yang tak formal lah. Kita santai-santai saja. Maksudnya kalau kamu ada soalan, just angkat tangan, then tanyakan soalan. So cikgu akan bagi ruang untuk kamu tanya soalan. So selalunya macam itulah. So kalau ada soalan boleh terus tanya terus pada masa itulah. Okay. So kita nak cerita pasal get logic. So apa yang kita kena prepare sebelum kita masuk ke Dewan Peperiksaan. So setiap cikgu dekat Malaysia ni dia akan dibekalkan dengan satu panduan. Okey, satu panduan yang kita panggil dengan nama DSKP. So ini dia merupakan DSKP ataupun standard pembelajaran yang cikgu-cikgu kat Malaysia ni kena follow untuk ajar kamu berkenaan get logic. Okey, so sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan, sepatutnya kamu dah kuasai standard pembelajaran yang cikgu tunjukkan ni lah. So bermaksud apa maksud dia? Maksudnya sebelum masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, pastikan kamu dah boleh kuasai apa yang dia nak dekat sini. Sebab apa? Sebab soalan peperiksaan tidak akan ditanya melebihi apa yang ada di sini saja. Okey, get logic ni dia punya tajuk dia sangat besar. Okey, sangat besar. Dan soalan boleh keluar pelbagai bentuk. Okey, pelbagai bentuk soalan boleh keluar. Tapi soalan untuk peringkat SPM dia tidak akan terkeluar lebih daripada tak akan keluar lebih daripada apa yang telah ditetapkan di sini. Bermaksud orang yang nak buat soalan nanti, penggubal yang nak buat soalan, dia akan refer benda ni. Okey, dia akan refer kepada standard pembelajaran ni. Okey, so ini contoh cikgu bagi untuk get logic lah. Sebab kita nak kongsi pasal get logic hari ni, so cikgu masukkan get logic lah. So kalau contoh macam SQL lah, so kamu tengok untuk SQL. So benda ni kamu boleh download lah dekat internet, kamu type saja di SKP Sains Komputer tingkatan 5. Dia akan keluar yang untuk tingkatan 5. Maksudnya apa yang kamu perlu tahu sewaktu kamu berada di tingkatan 5. Kalau kamu type di SK tingkatan 4, so dia akan keluar di SKP untuk tingkatan 4. Maksudnya apa yang kamu perlu tahu sewaktu tingkatan 4. Okey, so seelok-eloknya sebelum kamu masuk ke Dewan Peperiksaan, kamu dah boleh tick dah. Kamu dah boleh tahu dah knowledge kamu di mana. Sebagai contoh, kalau dalam di SKP dia kata apa? Menyenaraikan dan melukis simbol get logic. Get logic apa? Get logic asas dan juga get logic gabungan. So bermaksud kamu dah kena tahu macam mana nak lukis get logic tak, macam mana nak lukis get logic dan, macam mana nak lukis get logic atau, tak dan, tak atau, eksklusif atau ataupun eksklusif tak atau. So ini kamu kena tahu. Sebab apa? Sebab ini akan ditanya. Bukan akan ditanya, mungkin ditanya dalam peperiksaan. Okey? So dia tak akan tanya lebih daripada get logic yang dia dah senaraikan dekat sini. Okey? Kemudian apa lagi kamu kena tahu? Kamu kena tahu macam mana nak bina jadual kebenaran. Okey? Maksudnya jadual kebenaran tu 0101 tu kamu kena tahu macam mana nak buat dia, nak bina dia. Dan juga kamu kena tahu macam mana nak buat ungkapan boolean. Okey, ungkapan boolean. So jika kamu dah tahu, kamu just tick. Okey, ini saya dah tahu, ini saya tak tahu. Okey, ini saya dah tahu. Tiba-tiba yang ini kamu tak tahu. So kamu boleh fokus kepada macam mana nak belajar mengenai tajuk ini. So pembelajaran kamu akan jadi lebih berfokus sebelum kamu masuk ke dalam peperiksaan. Kalau kamu tak jadikan ini sebagai guideline kamu, kamu akan berada di dalam awang-awangan. Maksudnya kamu akan jadi shock sendiri. Get logic, kamu dah boleh lukis sikit-sikit, kamu dah kata kamu dah okey. Sedangkan banyak lagi kriteria-kriteria lain yang kamu kena tahu. So ini sebagai panduan kamu sebelum kamu masuk ke Dewan Peperiksaan. Okey, so kalau boleh minta kat cikgu kamu pun boleh, cikgu kamu pun ada. Okey, so kalau yang mana yang kamu dah kuasai, kamu tick. Okey, ini saya dah kuasai, ini saya kuasai, ini belum. So jika ini belum, okey, fokuskan kepada tajuk tu. So ini untuk get logic lah.
Kalau untuk SQL, untuk catat alih, untuk programming, untuk antarmuka pengguna tu semua dia ada di SKP yang standard pembelajaran dia sendiri. Okey. So kita nak cerita mengenai get logic. So pastikan sebelum kamu ambil masuk exam kamu dah mahir 1 hingga 7 ini. Okey. Bercerita mengenai soalan peperiksaan get logic. Okey. So ini adalah sejarah markah yang pernah bagi soalan get logic yang pernah keluar di dalam SPM. Okey, setakat ini 3 tahun pertama ni hanya tahun 2018 sahaja yang pernah keluar dalam bahagian B. 2018 sebanyak 18 markah. Kalau kamu tengok dia get logic ni 18 markah. 2019 4 markah, 2020 3 markah. Okey. Mostly selalunya dia akan keluar dalam bahagian A. Kalau kamu tengok pattern pada soalan bahagian A, dia lebih kurang kepada namakan get logic, namakan get logic. Okey, dia just pada namakan. So kamu kena prepare juga get logic ni sebab apa? Kita tengok 2 tahun berturut-turut tidak ada soalan pada bahagian B dikeluarkan. Last kali keluar pada bahagian B pada tahun 2018 sebanyak 15 markah. Okey, kamu kena faham soalan dah bahagian A dan bahagian B adalah soalan yang bentuknya berbeza. Soalan pada bahagian A dia lebih nak uji kamu pada aras pengetahuan. Maksudnya kamu tahu tak nama dia, kamu boleh susun tak kedudukan dia. Okey, dia tidak bagi kamu untuk mencipta pada bahagian A. Tapi pada bahagian B pula, dia lebih kepada kamu mencipta, menganalisis, bina lita get logic. Itu lebih kurang macam itulah. Sebab apa? Sebab soalan bahagian B ni dia di atas daripada aras pengetahuan. Okey. So sebelum cikgu orang kata apa, cikgu start untuk tajuk get logic ni, okey, cikgu nak kongsikan satu benda lah. So ini hasil daripada pemerhatian cikgu lah. Cikgu dapati bahawa semakin lama soalan pada bahagian B ni semakin susah. Okey, so soalan SPM dia ada 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, so untuk membolehkan kamu dapat A, paling kurang A tolak lah. Okey, kamu perlu ada dalam tangan kamu 70 markah. Datang mana 70 markah ni? Datang daripada kertas 1 campur kertas 2. Kertas 2 kamu kerja khusus kamu lah. Okey, maksudnya kerja khusus kamu selalunya cikgu kamu akan bagi maksimum 30 markah lah. So let's say cikgu kamu kedekut, dia bagi dekat kamu 28 markah. 28% untuk markah kerja khusus. So apa yang kamu perlukan lagi dekat sini adalah 42% sahaja lagi di kertas 1 untuk membolehkan kamu dapat A tolak. So 42% tu tak banyak lah. Okey, soalan kertas 1 dia ada 2 bahagian. Bahagian A 50 markah, bahagian B 50 markah. 50. So make sure kamu boleh skor paling kurang 45% pada bahagian A. Dan minimum kamu boleh kena skor adalah 15% pada bahagian B. So kalau kamu boleh buat 45-15 macam ni, insya-Allah A tolak dah berada dalam tangan kamu. Macam mana kita nak buat 45-15 ni? Banyakkan buat soalan-soalan trial. Okey, kita ada soalan trial 2018 sehingga 2019. So 3 tahun. So 3 tahun setiap negeri akan ada soalan trial dia masing-masing. That means kamu ada koleksi soalan trial lebih daripada orang kata lebih daripada 30 set soalan. Okey, so cuba buat. Cuba pastikan setiap kali kamu buat tu kamu dapat 45-15. Okey, andai kata bahagian B kamu dapat lebih daripada 15 markah, bermaksud itu bonus bagi kamu. Okey, itu bonus untuk membolehkan kamu daripada A tolak menjadi A ataupun A+.
Tapi make sure bahagian A ni 45%. 45% nak datang di mana-mana sebab soalan pada bahagian A adalah soalan yang mudah. Dikategorikan sebagai mudah. Kamu baca, kamu boleh jawab. Kamu tak baca buku, tak boleh jawab. Itu saja. Okey, itu saja konsep bahagian A. Kamu baca, kamu boleh jawab. Tapi bahagian B, kalau kamu baca pun kamu tak faham, kamu tak boleh jawab. So, kena baca dan faham, baru boleh jawab. Okey. So, kita tengok sedikit mengenai get logic. So, get logic ni, okey, dia merupakan blok asas dalam litar bersepadu lah. IC lah, kalau kita tengok semua handset akan ada litar bersepadu. Telefon, komputer, TV, sekarang ni semua gadget, even kita punya jam tangan pun ada litar bersepadu. Okey, get logic ni dia akan menerima input dan menghasilkan output dalam bentuk penduaan. Bukan nak kata input ada dua, output ada dua. Penduaan ni bermaksud dia akan ada dalam dua keadaan. Keadaan pertama kosong, keadaan kedua satu. Kosong ni maksudnya tiada arus, off lah. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita gunakan tutup lah. Kalau satu ni bermaksud ada arus, kita on ataupun kita buka. Okey. So ingat, get logic, input dan outputnya 0, 1 ataupun on, off. Off dan juga on. Okey. So ini sepintas selalulah. Kita tengok get logic asas. So ini adalah get logic asas. Get logic asas dia ada 3 jenis. Okey, dia ada 3. Yang pertama adalah get done. Yang pertama get done. Yang kedua get atau. Dan yang ketiga get tak. Dan atau tak. Okey. Dalam get ni sebenarnya, dalam get logic ni tak semestinya sesuatu get boleh menerima 2 input sahaja. Kadang-kadang get logic ni dia boleh terima banyak input bergantung kepada situasi dia. Contoh, dia boleh jadi 3, dia juga boleh jadi 4, dia boleh jadi 5 input. So bergantung kepada kita punya situasi. Tapi ini cikgu cakap tapi kamu punya peringkat, kalau kamu tengok dekat sini, kamu punya get logic untuk peringkat SPM, bilangan input yang boleh ada hanyalah 2. Okey, sebab apa? Sebab dalam di SKP dia kata inputnya setakat 2 sahaja. Okey, maksudnya tak akan boleh lebih daripada 3. Okey, tapi untuk knowledge kita, untuk ilmu kita, kita boleh belajar lebih daripada 2. Okey. So, untuk get logic, input dia tak kisahlah berapa pun 2 ataupun 3. Okey, dia tak ada masalah. Yang penting outputnya mestilah 1. Outputnya mestilah 1. Get logic dan get logic atau input dia tak ada masalah. Berapa banyak input pun tak ada masalah. Yang penting output dia mestilah 1. Input 4 pun boleh, input 2 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi yang tak bolehnya adalah input 1. Okey, input 1 tak boleh. Ini salah lah kalau kamu buat macam ni. Ataupun kalau get atau pun kamu buat macam tu, 1 macam tu, ini pun dah kategori salah. Yang input 1 hanyalah pada get tak sahaja. Okey, get tak sahaja yang boleh inputnya 1. Okey, outputnya tetap 1. Outputnya tak boleh lebih daripada 1. Untuk get logic, output dia mesti 1 sahaja. Okey. Tetapi untuk input, dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, dia boleh jadi berapa banyak nombor lah. Tapi untuk get tak sahaja yang hanya boleh inputnya 1. Lain-lain boleh lebih daripada 1. So, kamu pula jangan pula buat macam ni. Get tak ni kamu buat 2 input. So ini salah lah. Okey, kalau get tak kamu buat 2 input lebih daripada 1 input, so itu adalah salah. Get tak mestilah 1 sahaja
input dia, satu output dia. Get yang lain tak ada masalah. Cikgu highlightkan benda ni kenapa? Sebab sering kali cikgu jumpa pelajar buat get done tapi satu saja input dia macam tu. So salah lah. Terang-terang jelas nyata dah salah. Sebab apa? Get done mesti ada lebih daripada satu input. Okey. Kita tengok get done. Macam mana cara nak tulis ungkapan boolean dia? Ungkapan boolean ni boolean. So seperti mana kita tahu boolean ni dia boleh ada dua saja nilai, iaitu 01 ataupun true false ataupun ya tidak. Mana-manalah. Okey. So dalam kes ini ungkapan boolean ni yang kita nak buat ni dia akan mewakili kita punya orang kata apa? Persamaan yang get logik kita. Sebagai contoh kalau kita tengok get asas kita ni get done. Get done ni okey. Get done ni, cara menulis persamaan boolean ni adalah cara macam ini. Okey, A titik B. So, untuk get done ni, dia ada banyak cara. So, dia ada banyak cara. Cikgu ceritakan juga kepelbagaian cara ni. Sebab apa? Sebab cikgu takut kalau kamu belajar peringkat sekolah, kalau kita ikut dalam buku teks, dia bagi dua cara. Cikgu takut dia dalam SPM, dia keluar cara yang berbeza. Kalau get done, A dan B, so get A dan B, okey, juga boleh diwakili dengan A titik B. Benda yang sama. Ataupun dia boleh juga jadi A, B macam tu. Ataupun ianya boleh juga jadi A, B macam tu. So terpulang kepada orang yang nak buat soalan tu lah. Okey, so untuk kalau get logic, get asas done ni, 4 ni mewakili get done. Okey, dan cikgu nak ingatkan nama get logic mesti ditulis dalam huruf besar. Get logic done, get logic atau get logic tak. Okey, kalau kamu tulis done D-A-N, ini salah. Get logic mesti ditulis dalam huruf besar. Okey, kalau kamu tulis atau macam ni, ini pun salah. Mesti atau huruf besar. Okey. So itu get logic dia. Itu persamaan boolean dia. Bagi get logic asas atau, persamaan boolean dia adalah tambah simbol tambah. A atau B. So kalau yang ini A dan B. Ini pun A dan B, ini pun A dan B. Kalau get atau dia lebih kepada dia akan menggunakan simbol tambah. Okey. So kalau get tak ni selalunya get songsang. Okey, get songsang. Maksudnya kalau inputnya 1, output dia akan jadi kosong. Dia songsangkan input dia. Kalau input kosong, output dia akan dapat 1. Let's say cikgu nak uji minda kamu hari ini, input dia 2, output dia berapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab cikgu dia belanja KFC? Bukan cikgu cikgu kamu belanja KFC. Kosong. Kalau 2, output dia kosong. Okey, kita kembali kepada cerita kita tadi. Get asas. Apa keadaan input dia yang boleh? Dia cuma boleh ada kosong dan juga 1. That's mean 2 ni tak boleh ada. Ini maksudnya soalan salah lah. 2 tak akan ada. Dia cuma boleh terima 1 ataupun kosong atau 1 sahaja. Dia tak boleh ada lebih nombor lain selain daripada 1 dan 0. Dia tak boleh ada nombor lain. Kalau nombor 2 tu, that's mean salah lah. Okay? That's mean benda tu salah. Dia cuma boleh terima 1 atau 0 sahaja. Okay. So, macam mana kita nak ingat jadual kebenaran dia? Ini dipanggil dengan nama jadual kebenaran. Dalam SPM, dalam soalan SPM, dia nak tanya kamu untuk kamu adakah kamu tahu 4 benda ni? Pertama, kamu tahu tak nama get dia? Kedua, kamu tahu tak simbol dia? Ketiga, kamu tahu tak ungkapan boolean dia? Dan yang keempat, kamu tahu tak nak buat jadual kebenaran dia? 4 benda ni sahaja yang akan diuji di dalam SPM. Okey, so bagi get done, perlu ke kita hafal 000,
01 tu tak perlu. Untuk get done, untuk mudahkan kita buat dia punya output dia, kamu perlu ingat satu benda saja. Input kosong akan menghasilkan, input, cikgu tulis cantik-cantik sikit lah. Tulisan cikgu makin lama makin buruk pula. Okey, input kosong akan menghasilkan output kosong. Kita tengok kat sini, ada tak kosong pada baris ini? Untuk get logic, cara bacanya adalah secara melintang macam itulah. Ada tak kosong sini? So, ada kosong, ada kosong. Of course, output dia akan jadi kosong. Ini ada kosong. Ini satu. Oleh kerana sini ada kosong, output dia tetap akan jadi kosong. Ini ada kosong tak output dia? Ada kosong. So, input dia ada kosong dekat sini. So, output dia tetap akan jadi kosong. Asal input dia kosong, output dia akan kosong. Okey? So, nampak? So, cara nak ingat dia bukan tak perlulah kita nak hafal 000, 011, 010, 111, tak perlu macam tu. Kita ingat benda yang mudah macam ni saja. Asal ada input dia kosong, output dia confirm kosong. Okey, kita tengok pula get jadual kebenaran bagi get atau. Get atau macam mana nak ingat? Asal ada input 1, output dia mestilah 1. Kita tengok ini ada 1 tak dekat baris ni? Tak ada, kedua-duanya kosong. So that's why output dia kosong. Yang ini ada tak 1? Ada 1 dekat sini. So output dia akan jadi 1. Yang ini ada 1. So output dia akan jadi 1. So yang ini ada 1 lah, of course lah ada 1. So output dia akan jadi 1. Ingat, get atau dia tengok kepada input. Input 1, asal ada 1 saja pada input, output of course akan jadi 1. So ini kamu kena ingat untuk membantu kamu, untuk memudahkan kamu untuk buat jadual kebenaran nanti. So ini adalah jadual kebenaran yang ringkas lah. Okey, cikgu dah bagi dekat cikgu Hanani 5 file untuk latih to be orang kata apa? Tajuk get logic ni. Dan kebanyakan soalan yang cikgu bagi tu adalah soalan yang cikgu ambil untuk peringkat diploma. Okey. Soalan-soalan daripada diploma. So sebenarnya sains komputer ni kamu antara orang-orang yang hebat. Sebab apa yang kamu belajar di peringkat SPM sains komputer adalah benda yang sama yang kamu akan jumpa kalau kamu sambung diploma dan benda yang sama yang kamu akan jumpa bila kamu sambung semasa degree nanti. Okey. So dia benda asas yang sama. Okey. So itu cara nak ingat get atau. Kalau get tak pula, get tak senang je, songsang lah. Dan kamu kena ingat, cikgu terlupa tadi, get tak, kalau get inputnya A, outputnya akan ada topi. Topi ni means tak. Okay, topi mean dia maksudnya tak. Okay, so dan juga pada simbol dia mesti ada tanda bulat ni. Okay, tanda bulat ni mesti ada pada simbol dia. Okey, so ini get logic asas. Ini asas yang kamu kena ingat. 3 asas ni saja. Soalan exam dah tanya dah. Nama dia bagi si gambar get logic ni, dia tanya apakah nama get logic tersebut. Okey, let's say soalan SPM bagi gambar ni dekat kamu, dia tanya apakah nama get logic tersebut. Kamu pun jawab get done. Kamu tulis macam ni, D-A-N. Secara automatik jawapan kamu salah. Ingat huruf get mesti tulis dengan huruf besar D-A-N. So ini baru betul. Okey, so soalan exam bahagian A dia tanya macam tu sajalah. Namakan, okey, namakan dan namakan. Dia sebab dia takkan tanya kamu, dia takkan suruh kamu bina lita get logic berdasarkan ungkapan boolean pada soalan bahagian A. Tak, dia takkan tanya soalan sesusah tu. Dia akan tanya soalan yang senang saja. Ataupun dia bagi jadual kebenaran, dia suruh lukiskan get logic berdasarkan jadual kebenaran. So nanti kita akan tengok contoh dia. Cikgu ada bagi beberapa contoh soalan untuk dia bagi jadual kebenaran, nyatakan lita get logic. Nanti kita tengok. Okey.
Kita tengok pula get logik gabungan. Kita dah belajar mengenai get logik asas dan kita tengok pula get logik gabungan. Get logik gabungan ni dia ada banyak tapi kita fokuskan kepada 4 jenis sahaja. Okey, peringkat SPM kamu fokus kepada 4 jenis sahaja. Get logik gabungan yang pertama dipanggil dengan nama tak dan. Tak dan. Tak dan maksud apa? Tak dan bermaksud gabungan di antara get logik tak dan juga get logik dan. So soalan SPM dia bagi gambar rajah get logik gabungan ni, dia suruh kamu lukis balik macam mana rupa get logik asas dia. Untuk get logik dan, okey, get logik asasnya bentuk dia lebih kurang macam ni. Contohnya input dia A, B. Okey, get logik dan. Okey. Then digabungkan dengan get logik tak. So dia akan jadi get logik tak dan. Okey. So wakili dia akan jadi macam ni. So ini wakil bagi get logik tak dan. Tapi kalau daripada litar asas dia, litar get logik asas dia, bentuk asalnya adalah bentuk yang macam ini. Okey. So sama juga dengan get logik tak atau. Get logik tak atau dia menggabungkan di antara get logik tak dan juga get logik atau. So kalau kita tengok pada litar, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Kita akan dapat lebih kurang macam ini. Okey, get logik atau then dia gabungkan dengan get logik tak. Okey, dia akan jadi lebih kurang macam itu. Okey. So, kita tengok pula get logik yang berikutnya. Get logik gabungan yang berikutnya. Kita ada 4. Yang pertama tak dan, kedua tak atau. Ini kamu kena ingatlah sebab soalan exam pernah tanya benda ni. Dia bagi gambar simbol ni, dia tanya apakah nama bagi get logik gabungan ini. So kamu tengok dan kamu boleh tahulah. Okey. So jangan cuai. Ramai pelajar cuai dia terlupa pada benda ni. Simbol bulat ni cikgu cerita tadi, simbol ini mewakili tak. Okey, kalau ada tak songsangan mesti ada benda bulat ni. Okey, wajib ada benda bulat ni. Kalau kamu tengok yang ni cikgu kata ini untuk mewakili tak. Okey. So macam mana kita nak tulis ungkapan boolean dia? Kalau get logik tak dan. So get logik tak dan, get logik dan kan? Get logik dan A dan B. Apabila ada get tak bermaksud dia akan ada satu bar di atas. Dia akan ada satu bar ni di atas. Dan cikgu nak ingatkan kamu juga, ini ramai pelajar buat, get logik macam ni, okey, ungkapan boolean macam ni, dia tak sama dengan yang ini. Okey, dia tak sama. Dia adalah dua benda yang berbeza. Ini bermaksud A dan B hasilnya diletakkan tak. Ingat ini hasil dia kita akan letak tak. Kita akan buat songsangan pada hasil dia. Ini songsangan pada input dia. Kamu kena ingat ini songsangan pada input. Ini songsangan pada output A dan B. Okey. Ingat ini pelajar selalu buatlah. Bila soalan keluar macam ni dia akan buat macam ni. So salah lah. So ini salah. So yang ini yang betul. So get logik tak ataupun sama juga. So dia asalnya get logik tak. Get logik atau A atau B. Bila ada songsangan tak atau dia akan duduk topinya di atas. Dia bukannya macam ini ini adalah cara tak atau yang salah. Okey, ini yang betul. Okey. So output dia macam biasalah. Kita bila nak guna get logik gabungan, kita cari dulu get logik asas dia dulu. Get logik tak dan, kita cari dulu output bagi dan. Output bagi dan apa tu cikgu bagi tadi? Output bagi dan input kosong, output mesti kosong. So input ada kosong, output dia akan kosong. Input kosong, output dia kosong. Input kosong, output dia kosong.
Input di bawah ni ada tak kosong? Tak ada kosong. So, barulah dapat 1. So, kita nampak bila kita buat A dan B, kita dapat jawapan dia. Bila tak dan bermaksud songsangan kepada jawapan ini. So, kalau ini kosong, bagi tak dan dia akan jadi 1. Kosong dia akan jadi 1. Sebab apa? Sebab apa dia jadi 1? Sebab dia dah letak tak di belakang dia. Okey? Jawapan dia akan songsangan kepada A dan B. Sama juga dengan yang ini. Jawapan dia akan songsangan kepada A atau B. A or B. Okey, songsangan dia. Okey, ini cikgu rasa kamu dah mahir lah. Cikgu amat yakin lah kamu dah mahir dah benda ni. Okey, cikgu kamu dah ajar kamu dengan kata apa? Panjang lebar berbanding cikgu. Cikgu ada masa 2 jam saja. Jadi cikgu tak boleh pergi tunggu lama-lama lah kat sini. So kita tengok pula 2 lagi get logik gabungan. Okey, ini adalah get logik gabungan eksklusif atau dan juga eksklusif tak atau. So dekat mana kita jumpa benda ni? So sebenarnya kat rumah kita, kalau rumah kamu ada lampu yang boleh dikawal oleh 2 Swiss. Okey, satu lampu dikawal oleh 2 Swiss. Ataupun contohnya lampu bilik air, satu bilik air akan dikongsi oleh 2 bilik tidur. So dua-dua tu ada Swiss. Okey, so dia sebenarnya dia menggunakan get logic eksklusif atau. Okey, lampu tu ataupun lampu tangga, lampu tingkat atas, bila kamu buka, lampu tangga akan menyala. Buka Swiss dekat atas, lampu tangga menyala. Buka Swiss dekat bawah, lampu tangga menyala. Okey, kalau kat sekolah kamu akan perasan dia ada Swiss dekat tangga-tangga. Bangunan sekolah kamu tu kan, tepi-tepi bangunan tu dia akan ada Swiss. Itu konsep dia aku gunakan eksklusif atau. Okey, itu di kegunaan eksklusif atau. So dalam buku teks dia kata apa? Okey. Dia kata jika kedua-dua input bernilai sama, maka akan hasilkan output kosong. So bagi cikgu ini mungkin boleh hanya diguna pakai untuk 2 input. Tapi sebenarnya macam mana kita nak buat jadual kebenaran bagi eksklusif atau ni? Okey, macam mana kita nak buat jadual kebenaran dia? So untuk jadual kebenaran, kalau yang ini tadi cikgu bagi petua, input kosong, output dia kosong untuk get done. Input 1, output 1 bagi atau. Kalau eksklusif atau, okey, eksklusif atau kita akan tengok total input. Okey, total jumlah input dia adalah nombor ganjil. Okey, maka output dia akan dapat 1. Okey, ini eksklusif atau. Eksklusif atau output dia akan dapat 1 jika hasil tambah input dia ni akan mendapat nombor ganjil. Sebagai contoh kita tengok kat sini, 0 tambah 0 akan dapat nombor ganjil ataupun nombor genap. 0 tambah 0 kita akan dapat nombor genap. 0 adalah nombor genap. Boleh search kat internet kalau tak percaya ataupun tanya cikgu matematik kamu. 0 adalah nombor genap. So 0 tambah 0 akan dapat 0. Untuk eksklusif atau nilai output 1 hanya apabila total input dia adalah nombor ganjil. So ini nombor genap. So that's why output dia adalah 0. Kita tengok pula yang ini. 0 tambah 1. Kita akan dapat apa jawapan dia? Jumlah dia, total dia. Total dia 1. So that's why output dia adalah 1. So jangan tengok persamaan yang ini. Jangan, cikgu amat nasihat kat kamu. Jangan kamu sesekali terpengaruh dengan yang ini. Dan yang ini. Okey, ini ada dalam buku teks kamu. Jangan terpengaruh. Follow yang cikgu bagi ni. Ini adalah jalan yang benar lagi nyata. Okey. So, kamu tengok ini pula. Baris ketiga ni. 1 tambah 0. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1. So, that's why output dia 1. Sebab apa? Total input dia adalah nombor ganjil. Okey, kalau kita tengok yang ini. 1 tambah 1. Kita akan dapat 2. 2 nombor genap ataupun nombor ganjil. Nombor genap. So, bila nombor genap, dia akan jadi 0. So, itu adalah get
cara kita nak buat nak bina jadual kebenaran bagi get eksklusif atau. Cara nak ingat dia, total input nombor ganjil, output dia akan dapat 1. Okey, total input nombor ganjil, bilangan, okey, jumlah lah guna total bahasa Inggeris pula. Jumlah input dia nombor ganjil, output dia akan dapat 1. Berbeza dengan get gabungan yang terakhir, eksklusif tak atau, okey, eksklusif tak atau, cara nak dapatkan dia punya output bagi jadual kebenaran dia, jumlah input ataupun hasil tambah input dia dapat nombor genap, okey, output dia akan jadi 1. Output dia akan jadi 1. 0 tambah 0, ganjil atau genap? Kita akan dapat 0. 0 ni adalah nombor genap. So, that's why output dia adalah 1. 0 tambah 1, berapa jawapan dia? 1. Bila jawapan dia 1, okey, dia adalah nombor ganjil. So, that's why dekat sini 0. So, 1 tambah 0, jawapan dia 1. So, 1 output dia, jumlah input dia nombor ganjil. So, that's why dekat sini 0. Dia cuma terima genap saja. Genap saja yang output dia akan 1. So, ini 1 tambah 1 akan dapat 2. So, 2 adalah nombor genap. Nombor genap, so output dia akan jadi 1. So, itu cara macam mana kita nak buat truth table ataupun jadual kebenaran bagi get logic eksklusif atau dan juga eksklusif tak atau. Okey, simbol bagi get logic eksklusif atau ni, simbol dia macam ni lah, bulat, ada tanda tambah dekat tengah-tengah dia. So, lebih kurang macam ni. So, kalau eksklusif tak atau, kamu kena ingat simbol dia dekat atas ni. Bar dia tu duduk dekat atas. Ini cara yang betul. Ramai pelajar yang cikgu nampak, dia buat macam ni. So, ini cara yang salah lah. So, ini salah. Sebab dua-dua ni adalah benda yang berbeza. Okey, ini adalah eksklusif tak atau yang salah. Okey, ini yang baru yang betul. Okey, kenapa cikgu ajar benda ni? Kenapa cikgu ajar benda ni? Okey, sebab apa? Kalau soalan exam keluar macam ni dekat kamu, dia kata nyatakan namakan get logic yang sesuai bagi jadual kebenaran berikut. So, macam mana kamu nak jawab periksa? So, kita tengok untuk soalan yang ni. Okey? Bila kamu dapat soalan yang macam ni, kamu kena uji dulu get logic asas. Dia follow tak get logic asas? Okey? Get logic asas dia ada 3. Dan dia ada tak. Okey? Dia ada atau. So, tak memang tak adalah. Sebab apa? Sebab dia ada 3 input. So, 3 input, tak hanya boleh ada 1 saja input. So, tak kita terus keluarkan. Kita tengok get tak dan. Get dan macam mana output dia? Macam mana get output bagi get dan? Get dan, dia hanya dapat nilai 1. Get dan, input dia, asal inputnya 0, output dia akan jadi 0. So, kita tengok sini, ini 0, 0 betul dah 0. Tapi ini 1. Output dia 1. So, ini bukan get dan. Kita tengok pula get atau. Atau dia kata apa? Asal ada input 1, output dia akan dapat 1. So, kita tengok dekat sini, ini ada 1 tapi output dia 0. So, ini pun bukan get atau. Bila dalam kamu ada dilema macam ni, apa yang kamu kena buat? Kamu kena test pula get logic gabungan. Okey, cikgu dah cerita tadi get logic gabungan eksklusif atau eksklusif tak atau. Kalau kita tengok dekat sini, apakah get yang sesuai bagi dekat sini? Okey. Eksklusif atau S atau. S atau petua dia apa? Jumlah input ganjil. Okey, output 1.
Okey, kalau tak atau, eksklusif tak atau, jika jumlah input dia nombor genap, okey, jadi output dia akan jadi kosong. Okey, nombor genap, output dia akan jadi kosong. So, kita tengok yang ini. Kosong tambah kosong tambah kosong. Apa jawapan dia? Kosong. So, bila kosong, genap ke ganjil? Genap. So, output dia akan jadi kosong. Okey, betul. Yang ini betul. Kita tengok pula ini. Ini output dia kosong tambah 1. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat nilai 1. 1 genap atau ganjil? Nombor ganjil. So, bila nombor ganjil, dia akan jadi 1. Nampak? Hanya genap sahaja yang jadi nombor output dia kosong. Okey, kita tengok ini. 1 tambah 1 dia akan dapat 2. 2 genap ataupun ganjil. Genap. So, bila genap, output dia kosong. So, dalam kes ini, jadual kebenaran ini adalah bagi lita get logic eksklusif tak atau. Okey, kita tengok pula yang ini. 0 tambah 0 tambah 0. Okey. 0 tambah 0 tambah 0 dia akan dapat nombor genap. Okey, dia akan dapat 0. Nombor genap. Okey, nombor genap dia akan dapat 1. Okey, kita tengok pula yang ini. Ini 1. Jika nombor ganjil, dia akan dapat apa? Okey, jika nombor ganjil, oh sorry, cikgu dah tersalah ni sebenarnya. Minta maaf. Cikgu dah tersalah. Okey, sorry cikgu dah tersalah lita, salah get. Sorry, cikgu tersalah get. Okey, tengok semula tengok semula. Ini 000, dia adalah nombor genap. Bila nombor genap, output dia akan jadi 0. So, genap dekat sini, genap 0. Okey, maksudnya ganjil akan dapat 1. Okey, so ini adalah nombor ganjil. 0 tambah 0 tambah 1, kita akan dapat jawapan dia 1. So, jika nombor ganjil, output dia 1. So, output dia 1. So, kita akan tengok sini pula. 1 tambah 1 tambah 1, kita akan dapat output dia berapa? 3. So, 3 adalah nombor ganjil. So, output dia akan jadi 1. So, dalam kes ini adalah lita get logic eksklusif atau. Kalau eksklusif tak atau, nombor genap akan dapat output 1. Ni cikgu dah salah ni, minta maaf. Cikgu yang salah. Okey, so nombor genap, output dia akan dapat 1. Nombor ganjil, output dia akan dapat 0. So, 0 tambah 0 tambah 0, dia akan dapat 0. 0 adalah nombor genap. So, bila nombor genap, output dia akan dapat 1. So, ini hasil tambah dia kita akan dapat 1. Jika 1 adalah nombor ganjil. Bila nombor ganjil, output dia akan jadi 0. So, ini nampak. 0 tambah 1 tambah 0. Berapa jawapan dia? 1. 1 ganjil atau genap? Ganjil. Jika ganjil, output dia akan jadi 0. Sama juga yang ini. Kita skip kepada yang ini. 1 tambah 1 tambah 1 akan dapat 3. 3 nombor ganjil ataupun genap? Nombor ganjil. So, bila nombor ganjil, output dia akan jadi 0. Ini 1 tambah 1 akan jadi 2. 2 ganjil ataupun genap? Genap. Genap output dia 1. So, ini bagi get logic eksklusif tak atau. Okey, ini adalah jadual kebenaran bagi get logic eksklusif tak atau. So, yang ini adalah lita get logic bagi eksklusif atau. Cara nak ingat dia macam mana? Cara macam cikgu bagi ni. Asal hasil tambah dia dapat nombor genap, jawapan dia mesti 1. Hasil tambah dia nombor ganjil, mesti jawapan dia 0. Berbeza dengan eksklusif atau, genap akan dapat 0, output ganjil akan dapat 1. So, soalan ini pernah ditanya dalam SPM sebenarnya. Dan cikgu bagi ni sebenarnya soalan yang dah ditanya dalam SPM. Okey.
Kita tengok bentuk-bentuk soalan SPM yang pernah keluar bagi soalan get logic ni. Okey. Ini contoh soalan SPM yang dah pernah keluar. Dia kata rajah 5 menunjukkan gambar rajah bagi sebuah liter get logic. Namakan simbol get logic tersebut. So X ni simbol apa? Siapa boleh tahu? X ni simbol get logic asas apa ni? X ni get atau bagus. Okey, ini adalah get logic atau kalau kamu nak tulis nak selamat, tuliskan dengan huruf besar. Get logic atau. Okey, kalau nak tulis atau saja pun boleh juga, tapi nak selamat tulis nama penuh dia. Kalau kamu tulis atau macam ni, okey, jawapan kamu salah. Okey, ini jawapan kamu salah. So dua ini boleh betul lah. Okey, tapi yang ini salah. Okey, so Y. Y ni kita tengok dia ada bulat di depan dan dia ada satu input sahaja. So of course dia adalah get logic. Get logic apa ni? Tak. Tak. So dia adalah get logic tak. Ataupun kalau kamu tulis tak T-A-K salah. Kamu tulis T huruf besar A-K macam ni pun salah. Dia mesti huruf besar. Okey, Z pula adalah get logic atau kemudian dia ada bulat pula di depan. So ini adalah get logic. Get logic apa ni? Tak atau. Tak atau. Okey. T-A-U. Sorry. Get logic tak atau. So nampak ini soalan SPM. Soalan SPM dia just tanya, dia just nak kamu namakan sahaja. So ini adalah soalan yang akan keluar bahagian A. 3 markah. Sayang 3 markah walaupun sedikit tapi sayang. Ini contoh-contoh soalan yang akan keluar pada bahagian A. So bahagian A kamu tak perlu nak fikir, nampak? Tengok pun kamu dah tahu jawapan dia apa. Okey, kita tengok pula soalan yang ini. Ini soalan SPM juga. Tahun dia tahun X. Cikgu tak boleh cerita tahun apa. Sebab dia masih lagi sulit soalan ni. Tapi lebih kurang macam ni lah. Okey, kalau kita tengok macam ni, kalau soalan ini keluar, kamu tak boleh, kamu susah untuk kamu nak tentukan apakah nama nama get logic bagi jadual kebenaran ni. So boleh gunakan cara cikgu tadi. Cikgu dah ajar kongsi kat kamu kalau get done, asal ada input dia kosong, output dia mesti kosong. Get atau asal ada input dia 1, of course output dia akan jadi 1. Eksklusif atau okey, jumlah input dia 1, output dia akan jadi 1. Sorry, jumlah input dia ganjil lah. Sorry. Jumlah input dia adalah ganjil. Okey. Jika jumlah output dia adalah genap, okey, output dia akan jadi kosong. Satu lagi, kalau eksklusif tak atau jumlah input dia genap, okey, output dia akan jadi kosong. Jumlah input dia ganjil, output dia akan jadi 1. Dan yang last sekali cikgu ajar, yang atau, kalau atau asal input dia 1, cikgu dah tunjuk dekat sini, input dia 1, output dia 1. Okey, so yang ini je kamu kena ingat untuk kamu boleh jawab soalan yang ini. Kamu tak perlu nak hafal 0001 apa semua ni, tak perlu hafal. Just cuba ingatkan yang petua cikgu bagi ni saja. InsyaAllah kamu boleh lukis jadual kebenaran, kamu boleh teka daripada jadual kebenaran apa lita dia. Okey, kita tengok yang ini. Okey, kita tengok yang ini. Ini hasil tambah dia kita akan dapat 000. Okey, genap kosong. Genap kosong yang mana? So genap kosong adalah yang ini. Okey. So bila genap kosong, ini pun cikgu terbalik juga. Apa hal hari ini cikgu asyik terbalik saja. Genap 1 ganjil kosong. Sorry cikgu asyik terbalik je hari ini. Cikgu pun tak faham kenapa ni hari ini.
Okey, so ini genap kosong bermaksud output dia akan dapat kosong. Okey, so dalam kes ini kita tengok ini output dia, jumlah output dia adalah 1. 1 adalah ganjil. Ganjil output dia kita akan dapat 1. Okey, so input ganjil, jumlah input ganjil, output dia 1. Ganjil, output dia 1. Genap, output dia kosong. So tak lain tak bukan, lita get logic ni adalah lita eksklusif atau. Tapi soalan bukannya dia tanya apakah nama get ni. Dia suruh kita lakarkan get ni. So macam mana rupa eksklusif atau? Okey, kita tengok ada berapa input dia. Ada 3 input dia. So bila ada 3, buatkan 3 input dia. Kemudian buatkan dia punya bentuk get dia. Kemudian ada output dia. So ini baru dapat 1 markah. Okey, nak dapat lagi 2 markah macam mana? Labelkan dia. Label yang betul. Input W, X, Y. So ini kita akan dapat 1 markah. Output dia apa? Output dia Q. Q kita akan dapat 1 markah. So total dia adalah 3 markah. Okey, so ini cara nak jawab soalan ni lah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang lain. So ini adalah soalan SPM juga. Tahun 2019. Okey, 2019. Dia kata apa? Rajah 5 menunjukkan lita get logic. Dia kata nyatakan get logic bagi P. Apa P? P adalah get tak. Cikgu tulis yang ringkas je. Kamu tulis yang penuh. Get tak. Q adalah get tak. Get tak dan. Kemudian get R adalah get dan. So S adalah eksklusif. Eksklusif atau. Okey. So, dapat 4 markah. Kamu nampak soalan get logic, soalan yang senang untuk dapat markah pada bahagian A. So, kalau kamu tak boleh nak kuasai yang macam cikgu cerita tadi tu, yang ini kamu tak boleh ingat, simbol dia pun kamu tak boleh ingat, paling kurang ingat simbol lah. Kalau kamu dah tak boleh nak ingat apa-apa dah, ingat simbol dan ingat macam mana nak tentukan output dia ni. So, ada 4 1, 2, 3, 4 petua cikgu bagi kat kamu. Okey. So seterusnya, ini soalan SPM tahun 2018. Okey, soalan bahagian B. Okey. Soalan kata apa? Rajah 10 menunjukkan lita skematik bersepadu X dan Y. Lita X dan juga lita Y. Okey. Nyatakan keadaan mentol. Maksudnya mentol itu menyala ataupun tidak. Mana mentol dia? Mentol dia Q ni lah. Okey, Q ni adalah mentol dia lah. Okey, dia kata nyatakan keadaan mentol jika switch A ditutup dan switch B dibuka. Apa maksud switch tutup, switch buka? Dalam kes ini dimaksudkan dengan switch tertutup adalah dia punya lita ni, switch dia kita dah on macam ni. So ini dipanggil dengan nama switch ditutup. Okey, ini namanya switch ditutup. So bila switch ditutup ni, so dia kata apakah keadaan mentol? Adakah mentol akan menyala di sini? So jawapan dia, adakah mentol boleh menyala tak dekat sini? Kita tutup, kita on satu je, switch A saja kita on. Switch B ni kita biarkan dia terbuka macam ni. So adakah lampu akan menyala? Adakah mentol akan menyala? Tak. Jawapan dia apa? Siapa boleh bagi Tidak. jawapan? Okey, mentol tidak menyala. Okey, mentol tidak menyala. So dapat 1 markah. So tengok pula switch C dan juga switch D. Okey, switch C dibuka tapi switch D ni kita tutup. Kita on dia. So apa akan jadi? Mentol. Nyala. Okey, mentol akan menyala. Okey, dapat 1 markah. Kalau dia kata switch A, B, C, D ditutup. Ditutup maksudnya kita 4 ni di on. Apa jadi dekat lampu?
Okey? Semua menyala. Mentol, semua mentol akan menyala. Okey, so ini merupakan aplikasi bagi Get Logic. Okey, salah satu orang kata apa, aplikasi yang kita boleh guna dalam Get Logic. Nampak ah? Ini kita akan nampak, ini satu, kalau ini input satu, ini input kosong. Output dia tidak menyala kosong. Kita boleh padankan dengan get apa ni? 1, kosong, output dia kosong. Get apa yang kita boleh gunakan kat sini? Get asas apa yang kita boleh guna dekat sini? 1, kosong, input dia 1, kosong, output dia kosong. Yang ini, input dia kosong, 1, output dia menyala 1. So, apakah nama get logic? Soalan kata, apakah nama get logic yang sesuai bagi liter X dan liter Y? So, apa yang kita nak jawab dekat sini? Kalau kosong, satu kosong dapat kosong, of course ini adalah liter get logic done. Okey, ini adalah get logic done. Kenapa cikgu kata done? Input dia kosong, output akan jadi kosong. Kalau yang ini, nampak 01, dan output dia 1. Nampak input dia 1, output dia akan dapat 1. So, ini adalah get logic atau. So, get logic atau maksudnya tadi apa? Input 1, output akan jadi 1. Okey? So, ini adalah get logic atau. So, ini adalah soalan-soalan SPM yang sebenar. Okey, kalau kita tengok, bersyukurlah pelajar pada tahun 2018 ni sebab dia orang dapat markah free saja. Okey, kamu tengok markah free saja. Lukis get logic bagi X. Okey, macam mana nak lukis get logic bagi X? Get apa tadi? Ini get done. Ini get atau macam kita bincang tadi tu. Okey, get done macam mana? Okey, buat macam ni saja. Pastikan ini bersambung Pastikan ini bersambung. Okey. So, ini A, ini B, ini Q. So, dapat 5 markah. Kalau yang ini, get logic yang ini C, ini D, atau, alamak, simbol atau cikgu buruk lah pula, tak apalah. R, so dapat lagi 5 markah. Okey, kalau kamu perasan, di sini berlakunya ketidakseimbangan markah. Okey, kalau kamu perasanlah, ini 2018. Okey, lukis 1 liter berserta dia punya label 5 markah. Tapi kalau soalan yang ini tahun tak boleh cakap tahun berapa, lukis liter dan juga label hanya 3 markah. So, sebab itulah cikgu tekankan kat kamu awal-awal tadi konsep 45-15 tadi tu. Sebab apa? Sebab markah pada bahagian B semakin lama, soalan pada bahagian B semakin lama, semakin susah. That's why cikgu target 15 markah bahagian B. Bahagian A cikgu suruh kamu fokus sehingga dapat 45. Okey? So, nampak perbezaan markah. Ini tahun ini lukis jawapan dia sama tapi markah dia rendah. Okey, berbanding dengan tahun yang ini lukisan benda sama tapi markah dia besar. So dia ada perbezaan markah lah. Semakin lama semakin susah. Okey. So namakan liter tadi kita dah namakan dah lah. Ini liter dan okey, ini liter atau. Okey. So soalan senang. Kita tengok soalan-soalan yang lebih mencabar minda lagi lah. Okey. Soalan ni, lakarkan simbol get logic yang menepati ungkapan boolean tersebut. Ini soalan senang lah. Okey, soalan ni adalah soalan yang senang. Ini adalah soalan-soalan peringkat SPM. Okey, sepatutnya soalan dia senang beginilah. Soalan SPM bahagian A. Okey, andai kata soalan ini bernilai 3 markah. Berapakah markah yang boleh cikgu dapat daripada lukisan cikgu ni? Okey. Berapa markah cikgu boleh dapat?
Agak-agak kamu, berapa markah cikgu boleh dapat? Kalau cikgu jawab macam tu. Satu markah. Ya betul. Satu saja markah cikgu dapat. Kenapa cikgu dapat satu markah sedangkan jawapan cikgu dah betul? Lita simbol get logic cikgu betul. Kenapa cikgu dapat satu saja markah? Sebab cikgu tak letak label input satu markah, label output satu markah, simbol get ini satu markah. Okey, so kalau cikgu buat macam tadi, cikgu cuma dapat satu saja markah. Okey, cikgu cuma dapat satu markah. So, kamu jangan buanglah markah untuk soalan ni. Soalan get logic ni memang soalan yang nak bagi markah bonus, markah free saja kepada pelajar. Okey, kita tengok pula soalan yang ini. Okey, mungkin kamu tak ada soalan. Kalau kamu nak, kamu boleh minta dengan Cikgu Hanani lah. Cikgu dah bagi dekat Cikgu Hanani tadi. Cikgu pun minta maaf dah terlambat bagi. Kalau cikgu bagi awal tadi, boleh Cikgu Hanani photostat dan bagi kat kamu masa sekolah. Tapi cikgu pun terlupa. Lepas makan nasi tadi baru teringat soalan cikgu baru bagi lagi. Okey. So, nyatakan berdasarkan jadual 1, ini jadual 1, nyatakan get logik yang terlibat. Okey, dia ada 3 get logik. Kamu tengok bila nak jawab soalan periksa, tolong perhatikan kepada jumlah markah. Jika jumlah markahnya 3, kalau soalan ni dia tanya nyatakan get logik yang terlibat. Kita tak tahu berapa banyak jawapan kita nak bagi. Tengok kepada markah. Kalau markah kita 3, of course jawapan kita mesti ada 3. Okey? Kita tengok apa get logik yang pertama? A titik B. So ini of course get logik done. Okey, get logik done. Kemudian yang ini, get logik apa ini? Siapa tahu ini get logik apa? Cukup buat tambah Jawapan. Okey, tak atau. Okey. Baru 2 markah. 1 markah lagi nak bagi kat mana? Dekat mana satu lagi markah? Bermaksud ada satu lagi get, iaitu get Q. So macam mana kita nak tentukan apakah get Q? So get Q ni apa agak-agak? Siapa boleh dapat? Get Q ni get apa? Tengok balik kepada input dia. Ini akan jadi input, ini akan jadi output. Output 1. Nampak? Input 1, output 1. Input kosong, output dia kosong. Okey, kita tengok. Kalau kita kata ini done. Okey, let's say kita test. Ini done. Adakah get logic Q ni adalah get logic done? Okey, done. Macam mana kita nak tahu done? Asal ada input kosong, output dia kosong. So, kita tengok ini ada kosong. Ini ada input dia kosong. Tapi output dia 1. So, get done tak boleh guna. Kita tengok pula get atau. Get atau input dia 1, output dia 1. Asal input 1, output dia akan jadi 1. So ini kita tengok. So ada 1. So output dia 1. Okey, boleh kira. Ini nampak tak? Input dia 1, output dia akan dapat 1. So dalam kes ini, get logik yang ketiga adalah get atau. Soalan dia macam ni lah. Dia tak akan bagi dekat kamu yang kata apa? Dia akan uji kamu juga. Dia tak akan bagi yang direct lah dekat kamu. So nampak So itu pentingnya cikgu suruh kamu ingat benda ini. Macam mana nak buat truth table dia yang sebenar. Okey. So nampak kalau kamu tak kisah pada markah yang diberikan, kamu tak ambil kisah pada markah yang diberikan, kamu hanya akan jawab 2 ini saja. Maksud kamu hilang 1 markah. Okey, sebab itulah cikgu kata nak jawab soalan periksa mestilah refer kepada markah. Satu markah mewakili 1 jawapan. So kalau yang ini, tuliskan ungkapan boolean bagi Q. Okey, get Q adalah get atau. So kita letak dulu simbol atau kat tengah-tengah. Atau. Okey, get ni adalah get atau. Kemudian kita masukkan input dia apa? Input dia A, B. A titik B. So, buat kurungan. 1 input. Input yang kedua adalah A tambah B.
satu lagi input dia. Okey. Kalau macam ini, agak-agak berapa markah cikgu dapat? Kalau daripada 1, cikgu akan dapat 0 markah. Kenapa cikgu dapat 0 markah? Sedangkan jawapan cikgu betul. Cikgu tertinggal output dia. Nampak? Cikgu tertinggal output dia. Kalau cikgu jawab macam tadi tu saja, cikgu dapat 0 markah. Nak dapat 1 markah, dia mesti ada outputnya sekali. Output ini dia punya persamaan boolean. Okey? Sebab itu dia panggil dengan nama persamaan. Dia ada sama dengan persamaan. Okey, so dia akan jadi A titik B. Okey, so macam inilah. So ini baru dapat 1 markah. Okey, kita tengok pula seterusnya. Lakarkan get logic bagi A dan B. Okey, ini senanglah A dan B. Okey, ini tak sepatutnya lah dia bagi 2 markah saja kan. Sepatutnya dekat sini 6 markah. Okey, tapi tak apalah. Kita lukis sajalah. Okey, A, B. So output dia, apa output dia bagi yang ini? A dan B. Okey, kalau dia tak bagi sebarang no huruf kat kita, ini adalah output kita. Okey, kalau bagi yang ini pula, okey, exclusive or, okey, exclusive or A, exclusive or pula, tak dan, tak atau. So kita tak dapat output dia, kita takkan, kalau kamu letak Q dekat sini, ini salah. Okey, 0 markah lah. Kamu dapat 2 markah lah. Markah input, markah gambar raja, markah output kamu tak akan dapat. Okey, sebab Q adalah gabungan di antara A dan B dan no ni. Okey, get tak atau ni. So kat sini kamu nak tulis dia adalah A atau B. Okey, dalam kurungan kita buat bar dia. Okey, so ini adalah output dia. So baru dapat 3 markah. So ini pun sama, 3 markah. Selalunya kalau lukis get 3 markah lah. Okey. So kita tengok pula bina satu lita get logik gabungan. So kita tahu bahawa kita punya ungkapan boolean ataupun persamaan boolean tadi, Q sama dengan A dot B tambah A tambah B bar. Okey. So ini kita punya persamaan. Daripada persamaan ni, lukiskan lita get logik gabungan tersebut. So macam mana kita nak lukis ni? So bila nak lukis, kita tengok ada berapakah, ini petua dia ada berapa lita, ada berapa get dekat sini. Kita ada get dan, kita ada get atau, dan kita ada get tak atau. Okey, kita tengok get yang pertama, get dan. So kita selesaikan dulu get dan ni. Okey, kita buat input dia. Input dia adalah A dan juga B. Kemudian kita ada get dan. So get dan, lukis get dan. Ini get dan saya. Okey, ini output dia. So ini input dia. So ini input dia. So ini input B. B masuk sini. So ini B. So A, okey, bila nak cross sesuatu line, kita buatkan macam lengkung macam tu. So bermaksud dia tidak bertemu. So ini akan dapat A. So kita akan dapat ini A, B. So dan simbol dia macam mana? Dan simbol dia titik. Okey. So A titik B. So selesai dah yang ini. So kita buat pula get yang ini. Not tak atau. So tak atau macam mana simbol dia? Tak atau. Simbol tak atau. Okey. Kita masuk dulu B. B dah masuk. Then kita masukkan pula A. Okey. Kita masukkan pula A. So ini A, ini B. Dia akan jadi A tambah B. Not macam tu. So output dia nak pergi ke mana? Teruskan. Kalau kamu buat macam ni bermaksud dia ada 2 output. Cikgu cakap tadi, lita get logic mesti hanya ada satu sahaja output. So kalau kamu buat macam ni bermaksud get logic kamu belum selesai. Masih tergantung. Okey? Sebab apa? Sebab output bagi lita get logic mestilah satu sahaja. Jadi dekat sini kita ada satu lagi get, iaitu get atau. So terus sambung ke sini. Sambung ke sini.
Kamu lukislah cantik-cantik. Cikgu, lukisan cikgu ni memang inilah yang paling cantik di dunia. Okey, so nak labelkan dengan apa dekat sini? Kita labelkan dengan Q. Okey, so kita dapat satu litar get logik yang lengkap. Okey, kita dapat satu litar get logik yang lengkap. So, kamu kena biasakan lukiskan, banyakkan latihan untuk melukis litar get logik ni. Okey, cikgu ada soalan lah. Cikgu ada soalan. Cikgu dah bagi latihan banyak dekat cikgu Hanani. Nanti cikgu kamu minta lah dengan cikgu Hanani. So, ini contoh soalan level diploma dengan degree. Kalau kamu boleh buat, you are the best one lah. Okey, kamu yang terbaik lah kalau kamu boleh buat yang ini. Okey, so ini soalan contoh peringkat diploma dan juga degree. Cikgu collect lah, cikgu ada simpan-simpan sikit-sikit. Okey, so kamu boleh cuba buat. Okey, kamu boleh cuba buat. Cikgu ada bagi 5 file pelbagai macam-macam contoh latihan ada dalam tu. Kamu boleh buat. Okey. Selesai yang ini. Kita tengok pula macam mana kita nak lukis penyataan get logic berdasarkan persamaan boolean yang dia bagi. Ungkapan boolean yang dia bagi ni. Okey, macam mana kita nak lukis dia? So sekarang ni kita kena tengok berapa litar berapa get yang ada. Kita ada get atau. Kita ada get atau lagi sekali. Okey, kita ada satu lagi get. Get apa kalau kamu perasan? Selain get tak ni. Ini get tak. Kita ada get tak. Kita juga ada get tak. Satu lagi get. Kalau kamu perasan, apa get yang ada lagi satu kat sini? Done. Get done. Okey, kalau kamu perasan ini adalah get done. Get done. Minta maaf cikgu tulis huruf kecil, kamu tulislah huruf besar nanti. Ini adalah get done. Sebab apa? Kalau kamu perasan cikgu reverse balik apa yang cikgu terang tadi. Cikgu reverse balik apa yang cikgu terang tadi. Bentuk-bentuk get done. Kamu tengok, dia boleh jadi macam ini. Perwakilan dia, ungkapan dia. Dia boleh jadi macam ini. Dia boleh titik dan dia boleh tulis juga dekat-dekat macam ni. So, yang ini bermaksud ini adalah get done. Ini adalah get done. So, macam mana kita nak lukis dia? Lukiskan dulu input dia terlebih dahulu. Lukis input dia dulu. So, input dia ada A, ada B. Okey, cikgu lukis A, cikgu lukis B. Buat yang pertama dulu. Kurungan yang pertama. Buat kurungan yang pertama. Sebab dalam litar get ni, kita nak buat yang mana dulu, sama juga macam dalam matematik. Matematik kita buat kurungan dulu, kemudian kita buat operasi darab atau bahagi, kemudian baru kita buat tambah, tolak. Sama juga dengan litar get ni. So kita buat yang dalam kurungan dulu, kemudian kita buat dan, then baru kita buat atau. So ini keutamaan dia, susunan keutamaan dia. So ini dalam kurungan, kita buat dulu yang di dalam kurungan. So get atau. So cikgu lukis get atau dekat sini. Buruknya litar cikgu. Okey, get padamlah, buruk sangatlah atau cikgu ni. Okey, cikgu lukis atau. Okey. So dia masuk A, nampak? So kita akan dapat apa kat sini? Ini masuk A, ini masuk B. Ini atau. So atau akan dapat apa dekat sini? A atau B. So akan dapat A atau B. Lebih kurang macam itulah. Okey, A atau B. Okey, seterusnya kita tengok pula ada get tak? Okey, ada get tak? Kalau kamu terus melatah buat macam ini, jawapan kamu akan salah. Okey, sebab apa? Sebab cikgu kata tadi, A bar tambah B bar tak sama dengan A tambah B bar. Dia tak sama. Ini input yang kita songsangkan. Ini output yang kita songsangkan. So, dia ada dua benda yang berbeza. So, kalau kamu lukis macam ni, maksudnya salahlah litar kamu. So, kita kena lukis satu-satu. Tak A dulu. So, kita akan lukis tak A. Okey. So, A akan masuk ke sini. So, tak A. Kemudian, ini akan dapat tak A. So, kemudian tak B. Okey. So, tak B. Okey. So, kita akan dapat tak B. So, then barulah kita gunakan atau ni. So, baru kita gunakan atau. Buruknya lukisan cikgu. Tak apalah. Okey.
barulah kita dapat atau macam ni. Okey, selesai dah yang ini. Output dia masih ada 2. Bila ada 2 masih salah lagi. Output dia mesti 1. So kita masih ada satu lagi get yang belum kita guna, iaitu get done. Yang mana get done inilah yang akan menghubungkan yang pertama ini dengan yang kedua ni. So kita letakkan satu get done di situ. Okey, masuk kat situ dan masuk kat situ. So output dia kita kena letak F. So selesai kita punya output kita. Kita dapat selesai kita punya lukisan Lita Get Logic kita. So kita dah dapat Lita Get Logic. Okey. Seterusnya kita nak buat yang seterusnya. Kita tengok pula dia kata apa? Bina jadual kebenaran. Okey, bina jadual kebenaran. So bila nak bina jadual kebenaran, apa yang kita kena buat? Kita kena labelkan dulu input dia. So, apa input yang ada dekat sini? Input apa yang ada? Input yang ada cuma 2, iaitu A dan juga B. Okey, so bila ada 2 input, jadi berapa baris, berapa row yang kita nak kena lukis? Okey, kalau ada 2 input, bermaksud 2 dikuasakan dengan input. Okey, nak tahu berapa bilangan baris yang ada, bilangan row yang ada kat sini, kita kena kira dengan gunakan formula 2 kuasa input. Dalam kes ini ada 2 input kita, iaitu A dan juga B. A dan juga B. Jadi, bermaksud nak tahu bilangan dia adalah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. So, kita akan ada 4 baris ni. Okey, kita akan ada 4 baris ini. Okey, kita akan ada 4 baris. Andai katalah persamaan boolean kita. Andai kata persamaan boolean kita ada 3 input. A tambah B tambah C. So, macam mana kita nak tahu berapa baris yang diperlukan? 2 kuasa input. Okey, 2 kuasa ada berapa input? 1, 2, 3. So, 2 kuasa 3 kita akan dapat lah 8. So, kita akan ada 8 lah baris dekat sini. Okey. So, kalau ada 4, 2 kuasa 4. So, berapa? 16. Okey, so macam tu lah. Okey, so seterusnya macam tu. Kalau soalan exam, anda katalah soalan exam bagi 2 kuasa 5 dekat kamu. Masak kamu nak buat 32 punya baris. Okey, 32 baris ni. Tapi takkan ada lah. Tapi soalan exam, dia akan tanya kamu macam ni. Dia takkan suruh kamu lukis sampai 5 input. Dia akan tanya macam ni. Jika jumlah input bagi Lita Get Logic adalah bersamaan dengan 5, bermaksud dia kata input dia adalah 5, berapakah kebarangkalian output yang akan terhasil? Berapakah kebarangkalian output yang akan terhasil? Jadi macam mana kita nak tahu input 5, berapakah kebarangkalian output yang akan terhasil? So macam mana nak buat? 2 kuasa 5 akan dapat 32. Bermaksud akan ada 32 kebarangkalian output yang akan terhasil. So baris ni akan ada sebanyak 32 kali. Untuk soalan get logic, nak suruh gunakan input sampai 5, ini mustahil ada dalam peringkat SPM. Tapi kalau soalan yang tanya pada ini berkemungkinan ada. Okey, ini berkemungkinan ada. Sebab ini adalah ilmu asas yang kamu kena tahu untuk buat jadual kebenaran. Okey, ini adalah ilmu asas yang kamu kena tahu untuk buat jadual kebenaran. Okey. Ingat so itu dia punya cerita dia lah. Okey, kita kembali kepada kita cerita tadi. Selepas kita buat yang ini, so ini akan ada 4 kebarangkalian output yang akan terhasil. Okey, so kita akan tandakan dengan 0 dan juga 1. So macam mana nak tanda 0 dan 1 ni? Boleh tanda suka-suka hati ke? Okey, dia tak boleh tanda suka-suka hati. Kita tengok dulu yang ini, separuh yang ini. Separuh kita bahagi 2. Separuh dia akan dapat 2, 0, 0, 1, 1. Okey. 0, 0, 1,
1. Okey, kalau yang ini pula ambil satu saja. Nampak? Separuh saja. Daripada yang partner kosong ni kita ambil separuh. So dia akan jadi 0, 1, 0, 1. Nanti kita akan cuba buat yang 8 pula. Okey. So kita tengok dah selesai dah. Ini input dia. Ini input dia. Kita dah selesaikan input dia. Kemudian kita nampak bar. Bila ada bar ni, apa yang kamu nak kena buat? Teruskan buat yang bar ni dulu. Buat tak ni dulu. Okey. Tak A bermaksud tak kosong. Kosong ini kita songsangkan. Dia akan jadi 1. Ini sama juga kosong disongsangkan akan jadi 1. 1 disongsangkan akan jadi 0. 1A ni disongsangkan akan jadi 0. B, not B ni, songsangan kepada B. Tengok B. B input dia adalah 0. Jadi dekat sini disongsangkan akan dapat 1. Yang ini B1 disongsangkan akan dapat 0. 0 disongsangkan akan dapat 1. 1 kita songsangkan kita akan dapat 0. Okey, selesai. Selesai. Yang ini. So barulah kita buat yang dalam ini. A tambah B. A tambah B. Apa petua atau apa petua dia tadi? Input 1, output akan jadi 1. Asal input dia 1, output dia akan dapat 1. So kita tengok A dan B. A dan B. Bermaksud kalau atau, A atau B. Kalau atau, asal input dia ada 1 saja, output dia akan jadi 1. Kita tengok sini. Ada 1 tak? Tak ada 1 dekat sini. So 0. Ini ada 1 tak? Ada 1. So output dia akan dapat 1. Yang ini ada 1 tak? Ada 1. So output dia akan dapat 1. Ini of course lah kedua-duanya 1. So output dia akan dapat 1. Okey, selesai yang itu. Kita tengok pula get done yang seterusnya. Get atau yang seterusnya. So nak tengok apa? A bar tambah B bar. So kita tengok A bar dengan B bar. Okey. So atau sama juga konsep dia macam yang di sini. Input 1, output 1. Nampak? Input dia ada 1, 1. So ada nombor 1 input dia. Output dia akan dapat 1. Ini output input dia ada 1 dekat sini. Nampak? Walaupun ini kosong tapi ini ada 1. So output dia akan dapat 1. Ini pun sama juga. Output dia akan dapat 1. So ini 0, 0. So output dia akan dapat 0. Okey. So itu dia punya untuk get yang kedua. Kita tengok pula get yang terakhir. Get F. Get F apa? Get F. Get done. Dan apa petua bagi done? Input, asal input ada 0, output akan jadi 0. Ini ada 0, of course di sini 0. Ini ada 0, of course output dia 0. Sini ada 1, output dia 1. Okey, sorry. Di sini output dia, input dia 0, nampak Input dia 1, so output dia 1 lah. So ini ada 0 tak? Tak ada 0, kedua-duanya 1. So output dia akan dapat 1. So dekat sini kita dah lengkapkan lita get logik kita. Kita dah lengkap buat bina jadual kebenaran kita. So markah SPM untuk jadual kebenaran ni, sejarah dia keluar dia bagi 5 markah. Ingat untuk SPM dia bagi kat kita 5 markah. Macam mana nak tentukan markah dia? Macam mana nak tentukan markah dia? Ada tak kat sini? Okey. Mana Okey, jadual kebenaran. Macam mana nak tentukan markah dia? Markah untuk jadual kebenaran. Untuk jadual kebenaran, cara nak bagi markah dia adalah secara melintang macam ni. So bermaksud ini betul. So label dia akan dapat 1 markah. Label betul, 1 markah. Kemudian dia tak akan baca daripada sini. Ingat dia tak akan baca di sini 0011 1 markah, tak. Dia tak akan baca begitu. Dia akan baca 0011 110 1 markah. Andai kata kamu tersilap dekat sini, kamu buat 1. So
kamu akan hilang 1 markah dekat sini. Okey, pada baris ini kamu akan dapat kosong markah lah. So, markah dibagi sebaris. Okey, sebaris, sebaris, sebaris. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Yang ini. Ini kamu boleh buat bersama dengan cikgu kamu lah. Yang ini. Okey, tapi kita bincang jugalah. Baru nampak ABC kan. Cikgu dah janji tadi nak buat bagi 3 liter kan. Okey. So sebenarnya daripada awal tadi ada satu bahagian cikgu salah tapi tak ada siapa pun tegur cikgu. Tapi tak apalah. Ending nanti baru cikgu cakap kat mana cikgu salah. Okey, tapi tak ada siapa pun yang tegur cikgu. Okey. Kita tengok yang ini. A, B, C. Kita ada 3 input. Kita nak lukis get logik dia. Litar get logik dia. A, B dan juga C. Kita buat input dia dulu. Okey, input dia ada 3. Ada berapa get di sini? Ada 2 get atau. Okey, kemudian dia ada apa kat sini? Get done. Dia ada get done. Kita selesaikan get done ni dulu. Okey, get atau ni tak ada masalah. Okey, ini adalah dia gabung saja nanti. Okey, so kita selesaikan dulu A dan not C. Okey, kita ada satu get A dan not C. Kita lukis get done dulu. Masukkan input A. Input A masuk. Okey, ini A dah masuk sini. Kemudian nak masukkan C. Not C. So, lukis litar not. Not C. So, di sini akan masuk not C. Okey, seterusnya. Kita buat pula A dan B. So, litar kedua adalah litar done. Okey, litar done juga. Okey, ini simbol dia darab ataupun titik. Ini pun simbol dia titik. Okey, output dia tadi ni. A dan C not. Okey, so ini A dan B. So, masukkan A. Masukkan A kat sini. A dah masuk. Kemudian masukkan B pula. B pula masuk. So, A, B. So, kita akan hasilkan A dan B. Okey, selesai. Kita tengok pula B dan C. Lukis satu lagi. B dan C. So, daripada B, okey, masuk C, masuk. Kemudian B pula akan masuk. Okey. Kamu lukis yang lebih proper daripada cikgu lah. Cikgu lukis ni buruk sangat ni. Okey, B dan C. So, B dan C. Okey, untuk adakah litar kita dah selesai? Litar kita ada 3 output. Bila 3 output, masih lagi belum selesai. Sebab litar get logic mestilah satu sahaja output dia. So, kita tengok kita ada 2 atau. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Sebenarnya, bila ada 2 atau macam ni, bermaksud kita ada 3 input bagi get atau. 3 input bagi get atau. Kita boleh buat 2 cara. Satu cara yang paling mudah adalah, okey, kita buat cara yang ni dulu lah. Kita buat cara susah dulu. Kita belajar yang susah dulu, baru belajar yang mudah. Okey, kita buat dulu A atau B. Okey, so kita boleh buat dekat sini. Okey, get atau dia masuk ke sini. Dan dia masuk ke sini. So, untuk selesai get yang ini. Kemudian kita buat get atau satu lagi untuk gabungkan ini. Itu cara susah dia lah. So, ini boleh dapat F. So, ini pun boleh juga. Tapi sebenarnya, get dia macam mana? Get yang mudah. So, ini pun boleh dapat markah penuh. Ini pun boleh dapat markah penuh. Okey. Cara yang mudah dia adalah kita gabungkan 3 input ni di dalam satu get atau. Buat besar sekali. Get atau yang besar. Okey. So, selesai. Ini F. So, ini yang paling mudah. Pun sama juga. Dapat markah yang sama juga macam tadi. Okey. So, ini pun boleh dapat markah yang sama macam tadi. So, bina jadual kebenaran. Kita tengok pula jadual kebenaran. Kita ada berapa input? Kita ada A, B, C. Kita ada 3 input. So, jadual kebenaran kita akan ada berapa keberangkalian output dia? 2 kuasa 3 akan dapat 8. So, kita kena buat jadual yang ada 8 baris dia. Okey? Dan kita letakkan label dia dulu. Label 1 markah.
So A, B, C. Okey, macam mana kita nak buat dia punya 0101 tu? Nak mudah, senang saja. Okey. Nak mudah, senang saja. Kita ambil sini dulu. Mula di sini dulu pun boleh. 01, 01, 01, 01. Yang ini dia akan ambil sepasang. 01, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Yang ini dia akan ambil sepasang 0 dan 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okey, boleh tak cikgu nak mulakan dengan 1 dekat atas ni? Pun tak ada masalah. Andai kata kamu nak buat macam ini pun boleh juga. Okey, kamu nak mulakan dengan 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini pun boleh juga, tak ada masalah. Nak buat cara ini pun boleh juga, tak salah. Okey, kalau kamu nak buat macam ni pun tak salah. So, kalau kamu tengok, dia akan ada kombinasi yang sama. Mesti ada satu baris akan ada 3, 1. Satu baris akan ada 3, 1. Baris yang kedua akan ada 1, 1, 0. 1, 1, 0. So, pusing-pusing balik, dia akan dapat benda yang sama. Okey, sebab itulah markah diberi secara melintang begini. Okey, dia akan bagi secara melintang begini. Dan dia tak akan bagilah jadual kebenaran untuk 3 output dekat kamu. Okey, boleh dia bagi 3 tapi dia suruh kamu lengkapkan. Maksudnya dia buat separuh, kamu kena lengkapkan lagi yang lainnya tu. Okey. So kita tengok, dia ada not tak? Okey, ada not C. So buat not C dulu. So 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okey, buat A dan not C. A dan not C. Okey, get apa? Get done. Dan apa petua dan? Input 1, output, input 0, output akan jadi 0. Nampak ini input dia ada 0, C not, okey, automatic 0. Ini 0, 0. Ini 0, 0. Ini pun 0, 0. So, tengok pula kepada A. A ada 0 tak? A ada 4 0 dekat sini. So, tandakan dia. Ini 0, ini 0, ini 0. So, bakinya akan jadi 1. So, ini cara nak buat dia lah. Cara cepat untuk kita buat dia. So, kita tengok pula A dan B. Okey, tengok A dan B. Tengok B dulu. Ataupun tengok A dulu. A ada 4 pertama ni 0. Bila 4 pertama 0, get done dia secara automatik 4 pertama ni akan dapat 0. Sebab apa? Sebab dia dah ada 0. Dan baru kita tengok yang B pula. B akan ada 2 0 dekat sini. So, tambah lagi 0, 2. 0, 0. Dan bakinya barulah dapat 1, 1. Nampak A dan B. 1, 1, 1, 1 akan dapat 1. Okey, seterusnya B dan juga C. B dan juga C. Tengok B. B ada 0 tak? B ada 0. 0, 0. B ada 0 tak? Ada lagi 0. 0, 0. Dan tengok pula C. C ada 0. Ini 0. Ini dah tulis tak apa. Ini dah ada 0. Ini belum tulis. Okey, tuliskan dulu 0. Ini dah ada 0. Dah ada. Yang ini ada 0. Kita tuliskan 0. Bakinya, then baru kita buat 1. So, last sekali adalah output dia. Output dia adalah F. F maksudnya apa? F kita guna get apa? Kita guna get atau. Apa petua atau tadi? Asal input ada 1, input dia ada 1, output dia akan jadi automatic 1. Input 1, output akan jadi 1. Okey, kita tengok. Ada 1 tak dekat sini? Ada tak 1 dekat sini? Tak ada 1. So, tak ada 1, jadi jawapan dia mesti 0. Output dia mesti 0. Ada 1 tak sini? Tak ada 1. Output dia 0. Ada 1 tak? Tak ada 1. Output dia 0. Ini ada 1. Okey, ada 1 input dekat sini. So, input dia akan jadi 1. Ini ada 1 tak? Ada 1. So, input dia akan jadi 1. Ini ada 1 tak? Tak ada. Ini akan jadi 0. Ini ada 1. So, input dia 1. So, ini pun ada 1. Input dia 1. So, itu cara dia lah. Kita nak buat jadual kebenaran.
So kalau dalam SPM keluar yang ini, mungkin dia akan bagi soalan yang macam ni lah. Dia dah bagi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. 4 yang terakhir ni kamu kena buat sendiri. Okey, yang 4 yang terakhir ni kamu kena lengkapkan sendiri. Okey, dia tak akan bagi jadual kosong dekat kamu ni untuk bina jadual kebenaran. Kalau dia bagi kat kamu jadual bina kebenaran untuk 3 input, kita akan dapat 9 markah bonus. Ini 1 markah, 1 markah. Dia akan dapat markah macam tu. Okey, so 9 markah. Tapi mustahil lah soalan SPM nak keluar macam ini. Dia mungkin boleh keluar tapi dia bagi ruang kosong, kamu kena isikan dia. Okey, so itu berkemungkinan soalan exam akan keluar lebih kurang macam itulah. Okey, seterusnya. Kita nak belajar juga apa yang kamu kena faham untuk buat dalam tajuk gate logic ni. Selain daripada kita nak lukis litar gate logic, yang kedua kita belajar mengenai ungkapan jadual kebenaran. Dan benda yang ketiga yang kamu kena tahu sebelum masuk dalam exam adalah menukarkan litar kepada persamaan boolean. Daripada litar, tukarkan kepada persamaan boolean. Okey, so cara dia senang saja. Cara menukarkan litar kepada persamaan boolean, kamu tengok aliran dia. Tengok aliran dia. So ini A. A masuk ke dalam get ini. So ini get A. So input A. So ini get apa ini? Ini get done. Simbol dia macam mana? Simbol dia titik. So kita tengok pula input yang kedua. B masuk sini. Nampak? Dia masuk B masuk ke dalam get tak. Dia akan dapat B tak. B topi ni. B bar ni. Okey. Jadi nak tulis dia kat sini. Nak tulis output dia dekat sini. A dan B bar. So A dan B not. Okey, nampak? Settle dah. Get yang ini dah settle. Kita buat pula get yang ketiga. Aliran ini B not masuk sini. So di sini akan masuk B not. So ini B akan masuk ke sini. Ini get apa? Get atau. Simbol dia macam mana? Simbol dia tambah. So B not tambah B. So dekat sini B not tambah B. So ini akan naik ke sini, bermasuk di sini adalah B not tambah B. Dan ini aliran dia ke sini, bermaksud ini adalah A dan B not. So output dia apa ni? Output dia kita tengok, get apa ni? Get tak atau. Get tak atau. So kita gabungkan input yang ini. Get tak atau kurungan A dan B not. Nampak? Okey, tak get atau, kita buat get atau dulu, atau buat input yang berikutnya B bar tambah B. Okey, nampak tak? Atau, bila ada atau di hujung ni, bermaksud keseluruhan ni kita kena letak 1 bar. So, kalau ini 4 markah, 3 markah, cikgu cuma dapat 2 saja markah. Satu lagi markah hilang dekat mana? Hilang dekat F. Cikgu lupa. Ini jangan lupa. F sama dengan, ini dapatlah jawapan dia. So, kita daripada jadual, kita dah dapat buat kita punya persamaan boolean kita. Daripada jadual, daripada litar get logic, kita dah tukarkan kepada persamaan boolean. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Soalan dia pelik sikit. Okey, soalan dia pelik sikit. Tandakan dulu simbol. Ini get tak. Get tak, simbol dia tambah. Ini pun get tak. Get tak, simbol dia tambah. Ini get done. Get done, simbol dia titik. Okey, kita masukkan input dia. Buat aliran input dia. Input masuk sini. Dia akan masuk ke not. Dia akan jadi A tak di sini. Dia akan jadi A tak. Okey. Tengok pula input yang masuk ke sini. Dia datang daripada B, jadikan jadi B tak. So dia akan naik ke sini. B tak, not B. So bila kita nak baca output dia, not A atau or not B. So dia akan jadi not A atau not B.
Okey, ikut aliran dia. Okey, seterusnya gate yang bawah ni pula. Aliran dia daripada mana? Daripada A. A akan masuk ke sini. So, ini akan dapat A. So, ini datangnya daripada mana? Datangnya daripada B. So, ini datangnya daripada B. So, output dia akan dapat apa? A atau B. So, dia akan dapat A atau B. So, nampak kedua-duanya ni masuk ke dalam get done ni. Dia masuk ke dalam get done ni. So, kamu boleh buat, banyak cara lah kamu boleh buat macam ini. A bar tambah B bar. Okey, kurungan. A, ini dapat ini masuk. Ini A tambah B. So, ini A bar tambah B bar. So, dia akan masuk ini. So, dia akan, kamu boleh buat macam ni juga. Okey. Sama dengan W. Ini pun betul. Ataupun kamu nak buat W sama dengan A bar tambah B bar titik A tambah B. Ini pun betul. Ataupun kamu nak buat W sama dengan, dia ada banyak jawapannya ni. Sebab apa? Sebab simbol dan ni dia banyak simbol dia. So, ini pun boleh dikira sebagai betul. Macam mana kalau kita nak kata dia salah? Yang salah kalau kamu tulis macam ini. W sama dengan A bar tambah B bar darab A tambah B. So, ini akan salah. So, cara penulisan ungkapan ini salah. Sebab apa? Sebab dia akan, cikgu ajar tadi, dia akan buat yang mana dulu? Dia ungkapan dia akan buat yang kurungan dulu, darab, kemudian baru tambah. So, kalau yang case ini, dia akan buat yang ini dulu. Then baru dia akan tambah yang ini, then baru dia tambah yang ini. So, result dia, output dia akan dapat salah. So, ini cara penulisan yang salah. Selalunya bila kita ada dua input ni, kita akan terus buat dia kurungan. So, itu nak cara selamat. That's why cikgu tunjuk ada kurungan dekat sini. Ini cara yang selamat untuk kita nak tulis ungkapan boolean ataupun persamaan boolean. So, ini cara yang salah. So, kalau kamu jawab macam ni, totally salah. So, ada 3 pilihan di atas ni. 3-3 ni boleh buat, boleh guna. Betul jawapan dia. Tapi kalau yang bawah ini salah. Okey. Soalan SPM juga, dia boleh tanya kamu dalam bentuk yang macam ini. Okey. Dia boleh tanya kamu dalam bentuk yang macam ini. Okey. Dia bagi satu pernyataan masalah dan dia suruh kamu buat satu liter get logic. Okey. So, kalau macam ni kita ada 3 input. So, nampak dia kata apa? Ada 3 input. Apa input dia? Input A. Kita ada input B. Dan kita ada input C. So, buat dekat situ. Ada A. Ada B. Dan juga ada C. Okey. A, B, C. Okey, selesai. So, kemudian kita buat. Dia ada 2 keadaan. Switch utama dihidupkan. Switch utama bermaksudnya input dia apa? A. A dan, nampak? A dan. Kemudian kita tengok pula persamaan yang kedua. Pernyataan masalah yang kedua yang dia bagi kat kita. Keadaan gelap. Nampak keadaan gelap mewakili apa? B. So, keadaan gelap dia mewakili B. Atau, nampak? Atau tambah switch dihidupkan. Switch yang dihidupkan, switch lampu ni dihidupkan. So, C. B atau C. Atau, nampak ada lagi atau. Okey, ini satu kumpulan. Switch, keadaan gelap. Gelap maksudnya apa tadi? Gelap maksudnya B. Dan switch lampu dihidupkan serentak. Okey. Ini akan dapat, okey tak apa. Ini dan B. Dan C. Okey, kita nampak kat sini switch lampu hidup C. Okey, atau nampak tambah lagi atau keadaan terang. Okey, ini gelap, ini terang.
Bermaksud apa kat sini? Gelap, terang. Bermaksud dia dah songsangkan dia. Cikgu, kenapa tak dan jadi dan? Yang mana tak dan? Cikgu tertinggal topi kat atas dia. Yang mana? Yang mana? Soalan sebelum ni. Soalan sebelum ni. Okey, sorry, minta maaf. Terima kasih. Yang bagi tahu tadi, terima kasih. Cikgu tertinggal topi. Ini ada tak di sini. Sorry, cikgu tertinggal. Minta maaf, ini salah cikgu. Salah cikgu. Ini ada topi kat sini. Terima kasih kepada yang ingatkan cikgu. Okey, so dia ada topi dia. Sebab apa? Sebab kita ada simbol tak di sini. Okey, terima kasih. Okey, balik semula kepada cerita kita tadi ni. Keadaan terang. Bila keadaan terang, si B ni mewakili gelap. Okey. Bila terang bermaksud songsangan kepada B ni. Songsangan kepada gelap. So bermaksud B tak. So dekat sini adalah B tak. Okey. Dia adalah B tak dekat sini. Dan suis lampu dihidupkan. Dan C. Okey, jadi kita ada berapa ungkapan dekat sini? Tengok kita ada berapa ungkapan. Dalam yang kedua ni kita dapat, kita ada 3 ungkapan. So kita ada, apa yang kita ada? Kita ada B tambah C. Yang ini B tambah C. Okey. Atau tambah lagi B darab C. B dan C. Atau lagi sekali, atau not B darab dengan C. Okey. So, kita dah dapat satu ungkapan bahagian B. Okey, bahagian 2 ni. Bahagian 1 ni kita belum buat lagi. Suis A dan, nampak? Bila ada dan, maksudnya dia ada 2 kumpulan. So, bermaksud ini adalah satu kumpulan. Okey, so dia akan dapat macam ni. A dan barulah kumpulan kedua. Ini so ini yang syarat pertama tadi ni. Syarat yang ini. So ini the rest ni adalah syarat yang kedua tadi tu. Okey, so kalau kita nak lukis lita get logic. Okey, kita nak lukis lita get logic bagi yang ini. Okey, kita nak lukis lita get logic. Kita letak apa output dia kita letak F lah. So F sama dengan A darab dengan B tambah C tambah B tambah B darab C, B darab C tambah B not darab dengan C. Okey. So macam mana nak lukis lita get logic yang ini? Okey, kita lukiskan, utamakan yang dalam kurungan. Sebab apa? Sebab cikgu kata yang kurungan dan baru kita buat atau. So buat yang dalam kurungan ni dulu. Kita ada 3 input. Kita ada A, kita ada B dan kita ada C. Okey. So buat yang pertama dulu, B atau C. So B atau C. B atau C. So masuk C masuk sini. Then B masuk sini. Okey, selesai kurungan yang pertama. Buat pula kurungan yang kedua. B dan C. So B dan C. Okey, B dan C. Okey, C masuk. Then B lompat masuk. Okey, selesai. Kemudian pula B not dan C. Get dan juga lagi sekali. Okey. Then ada get apa kat sini? Get tak B. Okey, B akan masukkan dulu C. C dah masuk. Then B pula akan masuk dan ada satu get tak di sini. Okey, so kita akan dapat kat sini ini B, ini C, ini B, ini C, ini tak B dan C. So ini simbol dia darab titik. Tambah apa asyik tersasul je hari ni.
tambah, okey, darab, darab. Kita buat darab atas, ke bawah kita buat darab juga. So dekat sini akan hasilkan B tambah C. Ini akan hasilkan B darab C. Ini akan hasilkan B not darab C. Okey. So ending dia dihubungkan dengan simbol tambah. So bermaksud dia akan ada satu gate yang besar dekat sini. So ini masuk sini. Okey, dia semua akan masuk ke dalam satu gap yang besar. Okey, selesai dah di dalam kurungan. Nampak? Lepas selesai yang di dalam kurungan, baru kita akan buat yang darab. So kita akan buat yang darab. A darab. So darab maksudnya get done. Okey, get done. Kita buat satu get done di sini. Katanya F. So output di sini akan masuk ke dalam get done ni. Dan A akan terus ke dalam get done ni. So selesai kita punya Lita get logic untuk yang ini. Okay, so untuk get logic ni nak tak nak kamu kena buat banyak latihan. Okay, kamu kena banyak buat latihan. Cikgu tak pastilah payah rumput di pelajar dia pelajar kelas sains ataupun kelas bukan aliran sains. Kalau aliran sains, kamu mungkin jumpa lagi lah kot dalam fizik nanti. Cikgu tak pasti tajuk ni ada lagi ke tidak dalam fizik. Rasa macam ada lagi. Okey? Tingkatan 5. Ha? Bukan aliran sains. Bukan aliran sains. Bukan aliran sains, kamu jumpa benda yang barulah. Dan kamu kena ingat juga Lita get logic yang kamu belajar di dalam sains komputer jauh lebih advance daripada Lita get logic yang pelajar-pelajar fizik tu belajar. Okey, jauh advance dia. Okey, pelajar yang Lita get logic tu dia tak akan jumpa exclusive or exclusive no, dia tak akan jumpa. So korang sampai benda tu. Okey. So setakat ini cikgu dah tunjukkan macam mana kita nak buat jadual kebenaran, macam mana kita nak lukis Lita get logic dan macam mana kita nak keluarkan persamaan boolean. Okey, dan cikgu dah kongsikan dengan kamu petua-petua cara nak buat jadual kebenaran. Okey, macam mana nak tahu berapa dia punya kebarangkalian output dia. Okey, kita gunakan 2 kuasa input. Kemudian kita juga dah belajar tadi mengenai yang ini pun kamu wajib ingat yang ini kamu wajib ingat. Okey, kamu tak perlulah nak hafal 000 apa, kamu hafal yang ini saja. Okey. So sepanjang ini cikgu dah buat satu kesalahan. Soalan tanya lain, cikgu jawab lain. Ada tak yang perasan? Tak ada yang perasan Tak ada yang perasan lah, cikgu back baliklah. Soalan yang ini mana tadi? Soalan yang ini dia minta apa kat sini? Soalan yang ini. Dia suruh kita buat apa kat sini? Soalan ini dia minta apa? Dia kata apa? Jadual kebenaran. Dia minta jadual kebenaran. Tapi apa yang cikgu bagi jawapan? Cikgu bagi jawapan apa kat sini? Cikgu Lita. lukis Lita. So kalau dalam macam ni kita akan dapat 0 markah. Okey. So apa yang dia nak? Dia nak adalah jadual kebenaran. Okey, dia nak jadual kebenaran yang 0101 tadi tu. Okey. So ini kesalahan cikgu lah tadi. Okey, cikgu kan ada yang nak tegur, tak ada rupanya yang nak tegur. Mungkin lepas cikgu buat ni, cikgu nak buat jadual kebenaran tapi cikgu terlupa, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, so ini adalah cikgu dah kongsikan pada hari ini contoh-contoh soalan SPM dan juga contoh-contoh soalan yang boleh ditanya di dalam SPM. Okey. Dan juga beberapa petua. So yang ini kamu kena ingatlah, yang ini wajib ingatlah, hukum dia wajib lah. Okey, kemudian apa lagi yang kamu wajib ingat? Ini wajib ingat. Okey, yang 0101 ni hafal tak payah hafal, tak apalah, ingat petua ni saja. Okey, kemudian apa yang kamu nak kena ingat lagi adalah bentuk ni. Bentuk eksklusif ni. Okey, kalau eksklusif bentuk dia mestilah bulat dan tambah macam ni. So ini maksudnya eksklusif. Okey,
Kemudian apa lagi yang kamu nak ingat? Ini bentuk dia, ini kamu kena ingatlah. Bentuk dan juga nama ni. Sebab apa? Sebab ada di dalam DSKP yang boleh ditanya. Dia bagi bentuk ni, ini pernah ditanya dalam exam. Okey. Mungkin dia bagi soalan bentuk lain, tapi benda yang kamu kena ingat yang 4 ni lah cikgu cakap tadi ni. Kamu kena ingat nama get, kamu kena ingat simbol dia, dan juga kamu kena ingat ungkapan boolean, macam mana nak buat ungkapan boolean, dan kamu juga kena tahu macam mana nak bina jadual kebenaran. So soalan SPM dia akan pusing-pusing macam itu sahaja dekat kamu. Okey, mungkin dia akan bagi soalan yang bentuk yang kamu tak terfikir, itu adalah soalan litar get logik. Contoh macam yang ini. Ini ramai pelajar yang tak sangka ini adalah soalan get logik. Okey, ramai sangat yang tak boleh betul. Ataupun dia boleh bagi macam ini. Okey, dia bagi situasi macam ini. Dia bagi cikgu contoh, ini cikgu bagi contoh, bukan kata soalan ni yang keluar. Cikgu pun tak tahu soalan apa. Kalau cikgu tahu soalan apa yang keluar, budak sekolah cikgu confirm dapat 100% A. Tapi cikgu pun tak tahu soalan apa yang keluar. Okey, dia boleh bagi macam ni. Berdasarkan login. Okey, login. Logik boleh dah, login. Okey, ini adalah antara muka bagi satu aplikasi login. Lukiskan litar get logic yang bersesuaian dengan situasi tersebut. So, apa yang kamu nak kena lukis? Get logic apa yang bersesuaian dengan situasi ni? Itu kamu kena fikirlah. Mungkin soalan boleh tanya dalam bentuk macam ni. Sebab apa? Sebab ini akan menghasilkan persamaan boolean juga. Asal ada persamaan boolean, dia boleh convert jadi kepada litar get logic. Ikut kreatifnya penggubal. Kalau soalan macam ni, dia boleh tukarkan kepada get logic. Apa litar get logic yang sesuai dekat sini? Okey, apa kita tengok satu-satu. Ini wajib ada, ini mesti satu, ini mesti satu. Okey, 1 dan 1 ataupun ini betul, ini pun betul. Nombor KP betul, password betul, baru boleh login. So apa litar dia? 1 dan 1, output dia 1. Kalau ini salah, ini betul, boleh login tak? Tak boleh login. So kalau 0, 1, output dia 0. So litar apa yang sesuai macam ni? So dalam kes ini kita akan gunakan litar dan. Okey, kita akan gunakan litar dan. So soalan dia boleh keluar macam ni. Dia tak semestinya dia bagi gambar litar get logic yang skema macam ni. Dia boleh tanya kamu dalam pelbagai bentuk. Okey, so apa yang kamu kena faham adalah macam mana nak tentukan output dia ni. Okey, macam mana nak tentukan output dia ni. Okey, so ada soalan tak setakat ini? Cikgu minta maaf, cikgu tak tengok pada chat pula hari ni. Okey, ada soalan tak? Tiada. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak ada. Kalau tak ada, cikgu serahkan kepada Cikgu Hanani semulalah untuk majlis pada hari ni. Okey. Okey, terima kasih sangat Cikgu Amir. Ni betul yang tak ada soalan ni? Tak ada soalan. Diam tanda setuju orang kata. Sebenarnya sangat seronok, rasa macam tak apa lagi nak belajar dengan Cikgu Amir tau. Aduh, insyaAllah nanti kita cari hari lain. Okey, saya pun tak sempat juga nak bagi banyak, nak bagi yang lebih advance lagi, takut dia orang ni pula. Ada lagi soalan yang advance yang saya dah bagi dekat Cikgu Hanani tu, ada 5 set soalan tu kan. 5 file tu. Cikgu Hanani bagilah kat budak-budak untuk jawab. Itu dah, kalau dia boleh jawab yang itu memang dah tak ada masalah lah bagi dia orang untuk tu. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih sangat kepada Cikgu Amir kerana sudi meluangkan. Dan kalau tak sibuk memang kami nak jemput lagi, dah jemput lagi. Okey, terima kasih sangat. Dan juga kepada pelajar-pelajar pada sekolah Cikgu Amir sendiri kan yang hadir. Terima kasih kerana meluangkan masa pada petang ini. Okey, saya rasa dengan itu berakhirlah majlis kita, insyaAllah. Kalau ada kelapangan memang kita akan jemput lagi Cikgu Amir. Okey, terima kasih banyak Cikgu Amir. Okey, Assalamualaikum semua.
Okey, saya akan endkan record dan saya juga akan endkan majlis ini lah. Okey, terima kasih Cik Kamil, terima kasih. Okey. Okey, Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih.